Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Faiz Azlan malam ini seperti biasa menyaksikan Bual Konti pada pukul 10.30 malam di hari Sabtu. Terima kasih saksikan kami juga di Facebook dan juga YouTube. Cari kami melalui kata carian Konti News ataupun di IG dan juga TikTok kata cariannya Bual Konti. Terima kasih juga saksikan kami secara langsung di saluran berita RTM ataupun rtmklik.rtm.gov.my. Cerita mengenai minggu ini cerita mengenai harta pusaka. Dalam sekian tahun, saban tahun, tidak berhenti. Sentiasa ada sahaja ceritanya. Saya tidak kesorangan mengenai harta pusaka, mengenai faraid. Malam ini kita bincangkan dan luahkan daripada tetamu-tetamu jemputan kita bersama dengan saya Tuan Haji Abdul Aziz Perum Muhammad, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif As-Solihin Trustee Berhad, dan juga Puan Amna Fazila Ismail, Ketua Pegawai Perniagaan As-Solihin Trustee Berhad. Terima kasih banyak bersama dengan Bual Konti pada malam ini. Tuan Haji, cerita mengenai harta pusaka, faraid dan juga wasiat tidak berhenti dan saban tahun, saban hari, setiap hari ada sahaja ceritanya dan dekat dengan kita sebenarnya Tuan Haji. Mungkin sebagai permulaan ni nak diceritakan perbezaan antara ketiga-tiga tersebut. Dia tak ada beza, dia kait mengait. Okey. Kait mengait. Kalau kita dah hidup, dah mula bekerja, patut kena fikir macam mana kita nak buat rancangan. Apa-apa yang kita kumpul, kita lindung, kita kena ingat dari sudut pengagihan. Sama ada besok lusa, betul, pasal kita tak tahu bila kita nak pergi, atau 50-60 tahun kemudian. Saya kita ingat apa yang kita kumpul, kita nak ikut pengagihan kemudian hari selepas penyelesaian hutang piutang dunia dan akhirat kita. Kat siapa kita nak bagi, cara kita nak bagi, ikut hukum faraid atau bermuafakat. Ini melalui instrumen-instrumen yang kita kena buat sekarang. Betul. Itu important. Tu ramai yang tak buat sekarang. Tak buat sekarang, selalunya berlengah. Sambil lewa. Sambil lewa, esok masih ada. No isu, saya tak akan pergi. Ini isu-isu. Dan tiba-tiba pergi je. Itu meninggalkan lebih kurang sekarang lebih kurang 70 bilion beku. Baik. Tak ada pentadbiran pusaka yang ditinggalkan. Inilah cara-cara yang dah jadi dalam bermasa 100 tahun ni lah lebih kurang. Pentadbiran harta pusaka, wasiat, faraid perlu diselesaikan segera. Jangan sampai kata tangguh, jangan kata tunggu kejap lagi lah. Tapi tak selesai-selesai. Bila nak buat perancangan ni, buat semasa sihat. Jangan sakit. Sakit kalau tak waras dah tak boleh buat dah. Buat masa sihat. Doesn't matter umur berapa. Masa peninggalan tu can be 40, can be 30, can be 80. Bagaimana cara nak buat tu? Kalau orang tertanya-tanya dan tak tahu bagaimana nak buat. Kami Salihin ni sekarang dah ada berata lah, ya. Kita pun ada konsultan kita lebih kurang 5,000 orang konsultan. Jadi apa yang harus kat luar tu, telefon kami, tanya kami, Facebook ada, WhatsApp tanya. Apa itu macam? Pasal apa konsultansi ni FOC. Okey. Penerangan ni FOC, tak payah bayar duit, cuma kita bagi penerangan jelas. Dan each individu iaitu dia punya isu-isunya berbeza. Betul. Berbeza betul lah. Jadi kita kena tailor made kepada kehendak si pelanggan tu. So dia bila dia tak ada, tailor made tu akan macam mana kita nak dari sudut pengagihan, nak bagi pada isteri macam mana, nak bagi pada anak macam mana, nak hibahkan. Itu satu-satu cara. Tetapi kalau tak mendekati dengan pakar perancangan, itu masalah. Hartanya banyak, hartanya tak terkira, rumah, kereta, hutang. Lepas tu ada yang soalan katanya hutang boleh tak difaraidkan. Sabar je lah. Ada soalan-soalan tu. Dan juga wasiatnya kata ataupun ucapannya hanya berlandaskan lisan, cakap saja. Tetapi bagaimana nak menguruskan wasiat? Okey. Dia sebenarnya kalau kita tengok secara total kan, bila kita sebut pusaka tu semua dia merangkumi aset dan liability. Pengurusannya pun aset dan liability lah. Kalau buat secara lisan, katalah buat wasiat secara lisan, nyatakan hasrat secara lisan, implementation lisan tu sebenarnya
kena dapat pengesahan daripada mahkamah. Bukan saya kata tak boleh, tetapi nak menguruskan wasiat tu sendiri, sebelum kita execute wasiat tu kena mendapat pengesahan daripada mahkamah syariah dahulu. Mahkamah sahkan bahawa lisan tu boleh diguna pakai. Baik. Dan kemudian barulah boleh dilaksanakan. Cuma sebenarnya orang nampak, saya tambah sikit, orang nampak pusaka ni agihan. Okey. Betul agihan. Tapi sebenarnya dia lebih besar daripada agihan. Sebelum agihan tu ada proses-proses yang perlu dilalui lah kan. Kita buat pentadbiran, pelantikan pentadbir yang sebagai wakil kepada si mati untuk diberi kuasa menguruskan harta pusaka dan hutang. Hutang. Dan barulah boleh adanya agihan. Tadi Faiz sebut hutang difaraidkan. Okey, hutang dia. Sebab hutang tu sebenarnya sebelum faraid. Okey. Bagi selesaikan dulu hutang selesai, kalau ada baki barulah boleh difaraidkan ataupun diwasiatkan. Tapi kalau tak ada baki, hutang tu tak selesai. Macam mana kita nak selesaikan hutang tu? Pada ketika itu maknanya waris-waris faraid ni kena sit down, duduk berbincang apakah kaedah terbaik untuk kita selesaikan hutang. Kalau ada aset yang boleh kita liquidate untuk penyelesaian hutang, maka kita jual lah. Kita dispose, kita jual. Tapi what if kalau tak ada? Betul. Kalau tak ada, dan itu adalah berdasarkan budi bicara dan kepandaian pentadbir yang dilantik untuk selesaikan, cari the best solution, berbincang dengan pihak creditors untuk selesaikan. Jadi bila kita sebut pentadbiran pusaka ni kan Faiz, yang paling penting tu adalah pentadbir. Okey. Itu highlightnya. Sebab tanpa pentadbir ni faraid tu tak bergerak. Wasiat tu pun tak bergerak. Hibah tu pun sebenarnya tak bergerak. So jadi kata kuncinya adalah pentadbir yang diberi kuasa oleh mahkamah untuk mentadbir keseluruhan aset dan liability. Tuan Haji, kalau kata mengenai faraid, harta pusaka, banyak yang masih lagi belum cakna, yang masih lagi rasa sangsi bagaimana nak menguruskan, bagaimana nak selesaikan. Tanya kawan-kawan, mungkin ramai juga yang tak tahu. Bagi mungkin pencerahan kepada semua bagaimana nak selesaikan isu selepas kematian. Okey, kalau selepas kematian, kalau tak ada buat perancangan awal, itu yang masalah sangat. Umpamanya kena kumpulkan waris-waris si mati tu. Itu masalah. Waris-waris kadang-kadang ada kat Ipoh, kat Penang, kat London. Macam mana nak kumpul? Nak kena panggil. Nak panggil, nak bincang, nak lantik siapa nak menakbir. Okey. Itu isu. Ingat, itu satu family. Kalau ada dua family, ada masalah dah. Dia merangkungi ramai. So isu. Jadi selalu saya galakkan orang buat sekarang, lantik wasi sekarang dalam wasiat kita. Macam apa Amnah cakap tu, itu yang penting. Bila lantik wasi, bila kalau kita dah tak ada wasi, diberi kuasa oleh mahkamah untuk menjalankan proses pengagihan selepas bayaran hutang si mati. Itu important tau. Hutang piutang si mati kena selesai belum kita talk of pengagihan. Okey. Kita penting yang si mati, bukan yang hidup. Betul. Kalau dia tak, hutang dia tak selesai, menggolakkan dia kat bawah tu. Bergolakkan tu ada pasal dia tak jumpa Allah, pasal hutang dia tak apa. Maaf tak ada. Tak ada orang akan duduk negotiate dengan bank, boleh ke maafkan dia punya commission ni, interest certain portion, tak dibuat. Betul. So selalu jadi macam tu. And ramai orang Islam selalu mengelakkan. Elak tu dia orang, tak apalah, besok masih ada, tak payah, esok, lusa ada, tangguh. Saya tak senang sekarang, boleh datang besok. Ini semua. Kadang-kadang ada setengah nak buat, nak sign, tapi lengahkan mati malam. Ada juga. So kita dah tengok kes-kes macam ni, kita kata alamak, susahnya. Dan kadang-kadang waris tu pula important. Kalau lah kita ditakdirkan ada anak yang special, siapa nak jaga? Kalau tak ada pengurusan, siapa nak menakbir? Anak yang OKU, siapa nak ambil? Anak angkat, siapa nak ambil? Kalau tak buat wasiat, dia bukan waris faraid kita. Ada pertentangan pada waris-waris kita, adik-beradik kita. Ini semua isu. Betul. So kita galakkan kepada kat luar sana, kalau ada special position of yours, tak ada anak lelaki umpamanya, tak ada anak lelaki, certain amount akan pergi kat sibling. Betul. Macam mana kita nak mengurangkan untuk nak bagi lebih pada anak kita? Inilah kita datang jumpa pakar perancangan untuk dapat khidmat nasihat, apa cara apa yang kita kena buat, so that bila kita dah tak ada wakil atau wasi yang tahu ilmu perundangan Islam dan civil, macam mana nak buat pengagihan
macam mana nak negotiate, macam mana nak bincang. Bukan senang, walaupun ada wasiat pergaduhan selalu ada. Ya. Ini saya cerita, kadang-kadang kita baca wasiat. Dalam baca wasiat kita boleh tengok muka-muka waris. Yang mana masam ada, geram ada, sedih ada. Tahu bila dapat tahu portionnya sikit, ada portionnya banyak. Oh, ada ni macam ini dia nampak. Kita nampak. Jadi ini yang kita patut tahu, patut buat so that kita mengelakkan masalah kemudian lagi. Jangan tunggu, jangan tangguh. Jangan tunggu, jangan tangguh. Ramai nak buat wasiat tahu bila Faiz? Bila nak pergi haji. Okey. Dia kata kalau saya nak mati kat kena sana, selesaikan dulu. Selesai, so saya buat. Ramai. Tapi kalau dia pergi lain dekat-dekat tu, itu aku akan balik, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Aku nak pergi haji, aku nak buat saja. So time tu haji lah, nak haji murah, dia orang buat. Puan Amnah, bila sebut kata ramai yang buat sebelum pergi haji, sebenarnya bila elok nak buat ni? Sebab bila dah umur 18 tahun baru ada kerja, baru nak ada rumah, baru nak ada kereta. Bila waktu yang sesuai sebenarnya? Dia sebenarnya waktu yang sesuai tu bila kita dah mula creation asset kan, asset creation tu dah ada. Seawalnya 18 tahun dah boleh buat lah kalau you ada asset. Sebab asset tu dynamic. Asset tu dynamic kan. Sekarang ni I mungkin ada sedikit. By time meninggal, asset tu grow kan. Sebelum meninggal tu asset grow. So apa yang kita buat sekarang tu dia reflect pada masa akan datang. Dan pentadbiran wasiat ataupun apa yang kita buat tu pada ketika kita meninggal, dan pada ketika tu apa yang ada, sama ada banyak ataupun sikit, yang akan ditadbir dan akan diagihkan. Sebenarnya dia time limit tu secepat mungkin lah, secepat mungkin, so long as kita ni dah ada aset, ya. Dan kena faham sebenarnya bila kita sebut pentadbiran pusaka ni bukan sekadar aset, tapi pelantikan penjaga harta kalau kita ada anak di bawah umur. So kita namakan juga di dalam dokumen kan. Sebab kalau bayangkan isteri tu dia tidaklah automatik menjadi penjaga harta bagi anak yang di bawah umur. Anak tu mewarisi harta daripada si bapa. Isteri tu secara automatik mendapat hak penjagaan hardanah. Tetapi harta tu dijaga oleh pihak yang lain. Kan? Datuk, dalam hukum kata datuk bapa kepada bapa tu yang menjaga tu. So di dalam dokumen tu kita boleh nyatakan ibu yang menjaga anak menjadi penjaga harta, dilantik sebagai penjaga. So dia jadi one stop center lah, so that isteri ataupun ibu tu boleh ada flexibility untuk access bahagian anak untuk kegunaan anak tu sendiri. Sebelum kita berehat, terima kasih banyak-banyak kepada yang beri soalan di Facebook, di YouTube ramai sebenarnya. Puan Amnah, jika suami meninggal dunia, dompet, kad ATM perlu isteri pegang atau bagi pada mak mertua sebab nak guna kewangan untuk isteri dan anak-anak? Ini soalan yang sensitif kan sebenarnya. Sebenarnya bila kita sebut kematian, sebut harta ni, yang pertama sebenarnya muafakat, yang penting. Lepas tu harta tu juga dia melibatkan silaturahim. Kan? Itu yang sebab bagi saya lah, siapa yang nak memegang dompet tu sebenarnya perlu mendapat persetujuan daripada semua waris. Atas dasar tu lah sebenarnya mak mentua ataupun waris-waris fayat itu kena ada ihsan, kena ada simpati kepada orang yang lebih memerlukan. Isteri dan anak yang di bawah umur tu bagi saya sebenarnya dia lebih memerlukan aset tersebut, apa yang ada dalam dompet tersebut. Tetapi bila isteri ataupun siapa-siapa yang nak memegang dompet tersebut perlulah mendapat restu ataupun muafakat daripada semua orang lah, supaya tak ada pertikaian. Tuan Haji, lepas rehat kita akan kembali lagi cerita mengenai susu galur, siapa yang layak, siapa yang boleh, siapa yang tak boleh selepas ini. Tuan Haji, sebenarnya ramai ke takut yang nak buat wasiat ni, Tuan Haji? Saya kata macam ni, dia bukan takut. Dia tahu satu hari akan pergi. Tahu. Tetapi dia tak tahu kepentingan apa akan jadi kalau tak buat. Anak tikam mak, gaduh mak mentua dengan anak menantu. Ni semua cerita besar-besar. You tengok banyak nampak, banyak jadi. Jadi ini yang kita nak mengelakkan. Kalau tak buat, kita become punca of pergaduhan. Kita dah pergi punca pergaduhan kepada yang hidup. Itu dia punca macam apa, tak tahu penerangan, tak tahu hak, tak tahu dari sudut ilmu, tak tahu dari sudut perundangan civil dengan syariah. Itu masalah besar sekali. Kena fikir di kemudian hari. Kita berehat seketika, kembali selepas ni dalam Bual Konti.
perumahan inklusif madani akan dibangunkan untuk golongan sasar di bandar utama seperti Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Pembinaan ini melibatkan 800 unit rumah dengan pelbagai saiz, ruang lantai bagi menampung keperluan golongan sasar yang berbeza. Tumpuan juga diberikan untuk meneroka potensi perkampungan persaraan yang inklusif. Kita sambung. Sebelum saya berhenti rehat tadi, saya bertanya dengan Haji, siapa yang boleh, siapa yang tak boleh susu galuh dia macam mana, Tuan Haji? Susu galuhnya ikut situasi familinya. Okay. Selalunya yang kata meninggal tu suami. So dia punya first level of beneficiary ialah isteri dia, mak ayah dia, anak-anak dia. Anak ini first level lah. Sekiranya ada anak lelaki atau mak ayah dia ada hidup, dia kita panggil istilah stopper. Mak atau ayah atau anak lelaki stop harta pusaka pergi ke second level. Second level artinya sibling dia. Pasal dia dah ada lelaki, portion lelaki yang akan jadi gatekeeper. Duit tu akan dalam lingkungan first level. Itu lagu. Kalaulah tak ada anak lelaki, bayah dah tak ada, baru adik-beradik masuk jadi dia punya beneficiary of estate of CDC yang meninggal tu. Itu cara dia. Jadi kalau tak ada adik-beradik, tak ada apa, Baitul Mal akan masuk. Itu last sekali. Baitul Mal pun waris faraid kita lebih kurang. Mengapa faraid dikatakan tidak ada kaitan dengan pemberian hibah? Dia sebenarnya faraid tu, kalau saya nak kata secara total tu, faraid tu adalah main tools lah. Main tools kita nak faham apa hak-hak waris. Baik. Kan, tapi faraid tu dia sedikit rigid. Dia sedikit rigid because siapa yang ditetapkan telah dinyatakan dalam Quran. Tuan Haji sebut tadi yang first level tu kan, ibu, ayah, anak lelaki, anak perempuan, isteri ataupun suami. Itu memang wajib. Dan fraction masing-masing. Tapi itu rigidnya lah kan, saya sebut. Tetapi orang yang tidak di dalam kategori yang dinamakan dalam faraid berhak, dia tak dapat. So bagaimanakah caranya untuk kita memberi? So hibah tu adalah sebagai satu komplimen ataupun kita seimbangkan. So sama juga dengan fractionnya. Fraction lelaki dapat berapa, isteri dapat berapa, suami dapat berapa pun dah tetapkan dalam faraid. Tetapi hibah tu dia memberi lebihan, bukan alternatif, dia komplimen apa yang kita tak dapat capai melalui faraid, maka kita bagilah melalui hibah. Betul. So secara generalnya kita tak boleh kata bahawa faraid dan hibah tu tidak berkait. Okey. Tidak. Sebab faraid itu memberi hak, hibah tu menambah nilai. Apa yang kita tak dapat capai melalui faraid, maka kita kena buatlah hibah. So kata saya ada anak perempuan saja, saya tak ada anak lelaki. Sibling saya adalah waris faraid. Tapi anak perempuan saya bawah umur. Jadi kalau kita tengok sibling dengan anak perempuan yang di bawah umur, of course lah keperluan anak di bawah umur tu melebihi kan. Jadi saya perlulah bagi melalui hibah. Which pengagihan melalui hibah ni sebenarnya dia tidak tertakluk kepada faraid. Itu yang Faiz sebutkan, dia tidak tertakluk kepada faraid. Maknanya apa yang diberi kepada dia itu adalah haknya yang tak boleh dipertikaikan kalau cukup rukun-rukun hibah tu kita buat pada ketika itu. Dengan pengurusan harta itu, adakah hibah yang terbaik? Kena faham, hibah memberi satu kaedah penyelesaian pengagihan. Tetapi you dapat pengagihan apa yang you hasratkan. Tetapi dalam masa yang sama, kita ada responsibility lain yang perlu kita selesaikan. Liability, hutang. Aset yang dinyatakan dalam hibah bukanlah pusaka, jadi tak boleh digunakan untuk membayar hutang. Tapi sebagai orang yang berhutang, kita bertanggungjawab untuk menyelesaikan hutang kita. So hutang tu perlu diselesaikan. Jadi pentadbiran secara perancangan secara total perlu dibuat. Penyelesaian hutang dan juga pengagihan. Jadi bila sebut perancangan ni kan, ramai yang kat luar sana dia faham pengagihan sahaja. Apa jadi dekat hutang dia? Hutang perlu ditadbir, hutang perlu diselesaikan. Apa jadi proses-proses yang lain? Income tax clearance, nak selesaikan hutang.
selesaikan hutang. Kalau you ada rumah masih lagi dalam cagaran, yang nak menyelesaikan hutang adalah orang yang dilantik di dalam pusaka tersebut. Betul. Yang untuk mentadbir. So you tak boleh buat hibah sahaja tanpa mengabaikan elemen-elemen lain dalam pusaka. So kalau you cakap secara total pengagihan, yes, tapi perlu ingat pentadbiran secara total, hutang kita, responsibility kita yang lain-lain hibah tu antara satu solution yang solution pengagihan. Jadi boleh dapat pencerahan kepada semua yang menonton sekarang ini. Boleh juga menggunakan hibah, tetapi secara totalnya kena jumpa Puan Amnah lagi lanjut. Sebab saya selalu bila kita buat perancangan, saya selalu nasihatkan kita punya pelanggan, bila kita nak buat hibah tu berpada-pada. Kan sebab hibah tu, faham tadi kata adakah hibah dengan faraid tu tidak saling. Sebab bila sebut pusaka ni dia melibatkan silaturahim. Bayang saya hibahkan keseluruhan harta saya kepada anak perempuan, tapi dalam masa yang sama saya ada anak lelaki. Bila saya meninggal, apa perasaan anak lelaki saya tertinggalkan sedikit kan. So jadi bila nak buat hibah tu kita tengok secara total. Keadilan tu mesti ada lah. Kita tak boleh favor satu pihak. Of course ada kehendaknya, tetapi buatlah secara berpada-pada supaya keadilan tu dicapai, supaya orang yang ditinggalkan tu nanti tidak bermasam muka sesama mereka lah. Sebab itu yang paling penting. Setiap orang kasut dia berbeza, hidup dia berbeza. Betul. Tak sama. Itu kalau ada. Tetapi Tuan Haji, kalau tak ada, yang si mati ni tak ada waris, tak ada penuntut, siapa yang boleh diuruskan? Kalau dah ada wasi, dia patut kena cari susu galur dia, siapa lagi kat bawah, pergi sampai dia dah exhaust, tak ada dah. Baru kita kata Baitul Mal come to picture. So Baitul Mal jadi waris faraid kita. So kita serah pada yang Baitul Mal, charity body, dia akan agih kepada khusus orang Islam kat luar. Tapi nak tambah baik ni macam hibah. Ramai orang tak hibah-hibah. Kadang orang lupa apa tu hibah. Ya, betul. Hibah tu macam apa Amnah cakap, hibah tu bukan kata kepada kita nak mengelakkan faraid. Kadang ramai akan kata, cara nak mengelakkan faraid, hibahkan semua. Bagi semua. Hutang kita macam mana nak bagi? Betul. Tu lain-lain anak kita macam nak bagi. Kalau kita nak tambah baik, nak seimbangkan anak, kalau ikut faraid nisbah 2-1. Anak perempuan dapat 1, anak lelaki dapat 2. Saya nak seimbangkan. Yang jaga saya lebih anak perempuan. Selalunya anak perempuan yang jaga anak lelaki. Lelaki hilanglah. Yang perempuan jaga lebih. So saya ingat masa tu kita hibahkan. At least level tu sama macam anak lelaki. So tapi kita tak boleh lupakan waris faraid lelaki kita, walaupun dia tak jaga kita. So itu untuk menyusulkan kita memang adil dari sudut pelaksanaan pengagihan harta kita, ya. So susu galur tu basically kita akan check semua. Kena cari. Orang ada kena cari. Kalau tak ada, kadang-kadang ada family tu bila dah meninggal, bila kita tanya dia siapa lagi waris, dia kata tak ada, ini saja. Yang dekat-dekat tu ni aja. Tapi satu burung kata bagi kita ada lagi. Dia terbang ada, dia kahwin awal dulu ada, tinggalan. Betul ke? Betul. Sayup-sayup je lalu. Dia lalu. Lepas tu kita kena check ada ke tidak. Dia kebetulan ada. Kita tak boleh tindaskan hak tu. Yang ini gaduh lah. Ini dia dah cerai berapa lama dia buka. Ini proses. So kita kena dapat pengesahan mahkamah syariah mengatakan anak yang tinggal ni sah. Dari skop kita kena bagi hak dia. Itu tugas pasti. Isteri tu dia boleh menuntut harta sepencarian selepas kematian, kena bawa ke mahkamah syariah lah. Lantiklah pihak-pihak yang boleh membantu, lawyer lah biasanya, lawyer syar'i, untuk membuat tuntutan. So dia akan dapat. So maknanya walaupun isteri tu dapat dari segi haknya 1/8 faraid, harta sepencarian tu adalah satu segmen yang berbeza, tetapi kena membuat tuntutan melalui proses mahkamah lah. Harap terjawablah. Boleh. Selalu orang dia anggap macam ni, 1/8 sikitnya isteri kan, padahal isteri yang susah payah dengan suami kan, kahwin 20 tahun 30 tahun kan. 1/8 tu kat mana? Kat toilet ke? Kalau rumah sebiji tu. Jangan rasa resah 1/8 tu ada. Dia ada, dan kita boleh tambah nilai melalui tuntutan. Itu kalau dia tak buat apa-apa perancangan semasa hidup. Tapi itulah pentingnya kita faham faraid. Bila kita tahu faraid, kita tahu setiap bahagian waris tu dapat berapa.
Jadi kita boleh buat perancangan awal. Itulah ada elemen hibah kan, ada kita buat dokumen hibah masih hidup. So isteri rasa suami rasa 1/8 tu mungkin sedikit untuk isteri nak tinggalkan sebiji rumah kan. Buatlah dokumen yang kita panggil deklarasi harta sepencarian ataupun dokumen hibah untuk menambah nilaikan isteri itu. Sebab Islam tu sebenarnya adil. Ada portionnya, jangan ada portion. So just ambil langkah, cari orang yang boleh beri nasihat yang lebih, lepas tu buat dokumen semasa hidup. Yang ini pula cerita mengenai mereka yang berada dalam golongan profesional ataupun bekerja swasta. Katanya KWSP pun bukan hak isteri sebab hibah katanya dan perlu faraid. Macam mana Tuan Haji? KWSP ni dia dalam kita berborang, kita lantik nomini. Okey. Nomini itu lebih kurang macam wasi lah. Ya, betul. Duit tu dia terima bukan duit dia. Dia pemegang amanah kepada waris faraid. Patut dia kena agih siapa waris-waris. Bukan si mati. Bukan hak wasi dia. Tu ambil dia punya semua. Bukan hak dia. Itu banyak orang selalu keliru. Nomini itu pemegang amanah. Sama macam Salihin pemegang amanah. Dia pemegang amanah, dia lantik so that bila dia terima duit tu, kau agihlah kepada isteri dia berapa, anak-anak dia berapa. Engkau kalau waris kau dapat. Kalau kau bukan waris, kau kena ensure yang waris tu dapat. Ya. Selalunya kelirunya orang ingat duit tu dia punya. Isu itulah sense of pergaduhan dah jadi. Kadang mak tu ingat mak tu punya, anak aku sayang tinggal betul. Walhal mak tu belum kahwin kan. Si anak tu tahu atas nama mak, dia tak tukar. Tiba-tiba dia meninggal. So duit ke 100,000 ke 200,000 mak dapat, ni duit saya. Mak tu terima, patutnya kena bagi kepada waris-waris si mati. Termasuk dia. Termasuk dia. Dia pun waris, dia dapat 1/6, isteri dapat 1/8, anak disebah 2/1. Itu dia kena ingat. Kepahaman tu kena ada. Memang. Jangan rasa dah letak sebagai penama, rasa itu hak awak punya semua. Tidak. Selalu orang ambil ringan tentang ni. Saya rasa ini dah jadi masa kita kena fikir dari sudut mandatory, kena buat perancangan. Mandatory kena buat. Kalau buat mandatory, taklah terbeku sampai 70 bilion, 80 bilion. Duit tu kalau boleh masuk balik ke ekonomi kita, berapa banyak. Berapa banyak pusingan. So kalau orang Islam tahu, walaupun bukan Islam tahu, the moment kita dah start bekerja, dah kumpul duit, buat perancangan. Dan wasiat bila kita buat ni, kita boleh ubah. Tiap-tiap tahun nak ubah pun tak apa. Pasal boleh tiap-tiap tahun, anytime. Terpulang dari kita. Dia the last wasiat become the valid wasiat. Baik, terima kasih banyak yang menonton kami pada malam ni, walaupun selama 30 minit, tetapi diharapkan apa yang sedikit itu dapat mengubah kehidupan kita di masa hadapan, kerana kita belum tentu dan tak tahu bila kita pergi pada bila-bila masa sahaja. Kita harapkan jangan tangguh dan terus buat perancangan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tuan Haji Abdul Aziz Perum Muhammad, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif As-Salihin Trustee Berhad, dan juga Puan Amna Fazila Ismail, Ketua Pegawai Perniagaan As-Salihin Trustee Berhad. Sampai kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Madani.